السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Kata Nabi, mana-mana orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari pembalasan, hendaklah dia memuliakan tetamu. Sifat atau sikap memuliakan tetamu ni ada pada orang Arab, tak ada pada orang kita. Yang ni sejujurnya saya kena beritahu lah. Sifat sikap memuliakan tetamu ada pada orang Arab, tak ada pada orang kita. Saya setiap kali pergi keluar negara, lebih-lebih lagi negara Arab, apatah lagi Yaman, sikap ni ada pada mereka. Sebab tu Nabi sering kali memuji ahli Yaman. Nabi panggil mereka ahlul iman wal hikmah, orang yang pemurah dan sebagainya. Memang ada. Tuan-tuan bayang, saya duduk sana 16 hari. 16 hari saya duduk. Mereka sembelih kambing untuk rombongan kami 14 ekor. Saya nak cerita bagi tuan-tuan sakit hati lah. Cukup dah. Kita ni tetamu main rumah kita 3 hari lah. Betul tak? Hari pertama udang galah, hari kedua udang galah, hari ketiga udang galah, hari keempat tak balik, baru ambil galah bagi belakang dia. Oh dahsyat tuan-tuan. Ini orang Arab. Ni saya sejak balik ni pertama kali minum air sejuk ni. Duduk sana tak minum air sejuk. Minum jus hari-hari. Sajalah nak cerita sikit, nampak tak? Kok lah nak tukar jus. Kuliah akan datang, twister pun tak apa dah, nampak tak? Tak begitunya dahsyat orang Arab. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari pembalasan, muliakan tetamu. Sifat, sikap ni ada pada orang Arab. Mudah-mudahan Allah juga kurniakan sifat ni pada kita. Kita memuliakan tetamu, tak kira kedudukan dia, darjat dia yang datang bertamu di rumah kita. Okey, kita semua ni insya-Allah hadis yang seterusnya insya-Allah pada bab yang ke-26. Bab yang ke-26, itu pada hadis yang ke-140. Hari itu last sekali kita berbicara tuan-tuan mengenai solat jamak dan qasar. Hari ini kita masuk hadis yang ke-26 insya-Allah. Bab mengenai solat Jumaat. Bab mengenai solat Jumaat. Ada beberapa benda atau fakta yang kita kena perbetulkan bila kita berbicara mengenai Jumaat. Dulu orang kita ni dia serius sungguh. Kalau nak buat Jumaat, mestilah
di masjid saja. Selain daripada masjid tak boleh buat Jumaat. Masjid tu pula mesti jami'. Betul tak ingat? Tak ingat tak tu? Kalau dalam satu tempat tu ada 5-6 biji masjid, boleh buat Jumaat di sebiji masjid saja. Dulu tuan-tuan sekalian, surau ni kira tak boleh buat Jumaat. Tapi bila orang dah mengaji dan sebagainya, orang faham. Sampai kan saya tak tahulah tuan-tuan pernah dengar tak pernah dengar, ada surau sekarang buat Jumaat. Tak silap saya, surau Haji Wan pun buat Jumaat, betul tak? Dulu kira masa belum upgrade ni tak boleh lah. Masa iPhone 6 tak keluar lagi ni, tak boleh kan. Mesti kena buat. Bila orang mengaji, orang akan secara automatiknya orang faham. Dulu kalau nak buat Jumaat, mesti kena ada 40 orang. Betul tak? 40 orang tu pula mesti mukim di situ. Dulu kalau di kampung-kampung, kalau hujan turun lebat, orang mai solat Jumaat tak ramai, Bilal akan kira dulu. Haji Wan pernah tengok dah benda ni? Kira dulu, bagi cukup 40. Kira 39.5. Tak cukup setengah. Sebab yang mai seorang lagi OKU. Tak buat Jumaat itu. Buat semayang Zuhur. Tengok dia punya ilmu tu berkembang hari tanpa sebarang sempadan. Orang dah faham dah hari ni. Tak semestinya 40 orang baru kena solat Jumaat. Tak semestinya di jami' dia boleh solat Jumaat. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Menara Maybank pun orang dah solat Jumaat di surau dia. Tuan-tuan pergi ke PWTC pun, bawah tu pun orang dah solat Jumaat. Bila ilmu berkembang pesat, jadi kita pun senang nak sampaikan sunnah yang sebenar. Baik, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil. Wa an Abdullah bin Umar qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil. Kata Nabi, mana-mana orang yang hendak menghadiri solat Jumaat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Atau kita boleh ambil sepotong hadis riwayat Nasa'i daripada sahabat Nabi yang lebih komplit lagi, Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumul jum'ah ومس من طيب امرأته إن كان لها ولم يتخطى الرقاب ولم يلو عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما. Yang ni lebih sempurna. Kata Nabi, man ightasala yaumul jum'ah, mana-mana orang yang mandi pada hari Jumaat. Kalau hadis ni dia datang cerita kepada kita tuan-tuan, masa kita nak pergi solat Jumaat. Katalah esok tuan-tuan keluar pukul 12 tengah hari, solat Jumaat pukul 1. Masa kita nak keluar tu, hadis ni sebut masa tu kita mandi. Maksudnya kalau kita boleh mandi di pejabat, mandi di pejabat. Kalau kita boleh mandi balik dulu di rumah, mandi di rumah. Itu sebenarnya. Tetapi dalam hadis yang lain ada sedikit keringanan. Kata Nabi, man ightasala yaumul jum'ah, mana-mana orang yang mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat tidak semestinya masa kita nak pergi solat Jumaat. Mungkin pagi tu sebelum kita pergi solat Jumaat atau belum kita pergi kerja, kita dah mandi, pakai baju kerja, datang dan sebagainya, waktu rehat terus solat Jumaat. Itu juga telah merangkumi hadis ni. Sebab tu mazhab Abu Hanifah kata, mandi pada hari Jumaat hukum dia adalah wajib. Hukum dia adalah wajib. Kerana Nabi setiap kali nak menyertai perhimpunan yang melibatkan orang ramai, Nabi mesti mandi. Hari Jumaat,
hari raya, hari Arafah, apa sahaja perhimpunan yang melibatkan orang ramai. Jadi kita mandilah pada hari Jumaat, kerana itu adalah sunnah yang sangat-sangat dituntut. Pertama. Kemudian sambungan daripada hadis Abdullah bin Amr bin As, man irtasala yaumal jum'ah wa massa min tib imra'atihi in kana laha. Kemudian kata Nabi SAW, dia memakai haruman, dia memakai minyak wangi kepunyaan isteri dia sekiranya ada. Tuan-tuan tengok ni cara. Kita ni pakai minyak wangi di mana? Kita pakai minyak wangi di baju. Nabi suruh pakai minyak wangi di tubuh badan, supaya haruman minyak wangi tu lekat di tubuh badan dan bukannya lekat di baju. Sebab tu kata Nabi, siapa yang mandi pada hari Jumaat wa massa min tib imraatihi in kana laha, dia pakai haruman kepunyaan isteri dia yang terbaik sekiranya ada. Sebab apa Nabi sebut macam ni? Dia memakai haruman kepunyaan isteri dia yang terbaik. Sebab apa macam ni? Sebab daripada zaman Nabi sampai hari ni, orang perempuan Arab ni tuan-tuan, dengan minyak wangi ni gila. Cukup gila. Orang perempuan Arab, tak kira lah orang perempuan ke, suami mereka ke, takkan berkira-kira untuk beli minyak wangi pada isteri dia. Kalau tetapi Mekah, buat umrah, buat haji, tuan-tuan masuk di kedai-kedai yang agak kelas ni, tuan-tuan cari satu minyak wangi yang orang Arab gila. Cukup wangi. Cukup wangi. Nama minyak wangi tu Lailatul Zifaf. Lailatul Zifaf ni maksudnya malam pengantin atau malam pertama. Dia lebih kurang dalam besar ni lah. Botol dia kecil ni. Tak mahal pun, dalam RM8,000 tak silap saya. Jadi yang nak tulis tu, batalkan tulis nama tu. Tadi nak tulis lah, dengar agak tak jadi tulis, nampak dah, sebab mahal sangat. Tapi tulis lah. Cukup wangi tu. Dia sangat tidak berkira. Sebab apa Nabi sebut? Memang orang perempuan fitrah dia suka pada wangi. Sebab apa Nabi tak sebut kita? Sebab Nabi tahu orang lelaki ni tak suka letak minyak wangi dalam poket. Kadang tuan-tuan ingat saya pernah cerita dalam majalah Maskulin tahun 2012 bulan Disember. Kata dia, lelaki yang menjadi dambaan seorang wanita, cirinya antaranya ialah lelaki yang dalam poket dia sentiasa ada minyak wangi. Siapa yang ada di sini? Haji Wang confirm tak ada. Saya ada, cuma terlupa. Tadi pun orang kata dah buh dalam poket dah. Tapi cakap apa tu, buat apa nama dah. Nak bagi tahunya pakai minyak wangi terbaik. Dan saya pesan sekali lagi, kadang-kadang tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita buat baik kan, beli minyak wangi buh di masjid, beli minyak wangi buh depan surau. Satu je, kita nak buat kebaikan, nak bagi orang pakai minyak wangi. Bila kita bubuh minyak wangi tu, pastikan kita pun sudi memakainya. Tuan-tuan boleh faham tak boleh faham? Wallahu a'lam. Boleh faham tak? Kita beli minyak wangi, buh di surau masjid nak buat kebaikan. Pergi di Mekah, beli minyak wangi, minyak atar dan sebagainya, mai bubuh di masjid nak bagi orang pakai. Pastikan kita pun sudi memakai. Yang tu yang saya nak bagi tahu. Tuan-tuan maksud saya apa dia? Tahu kan? Kadang-kadang dia bubuh minyak wangi di masjid, dia pun tak mau pakai. Kita pun ambil nak pakai lah, buka tudung nak bubuh, tengok-tengok jenama pun ingat malaikat subuh. Tak, malaikat maut. Minyak wangi tu orang bubuh kat jenazah tu, atar yang bau kuat tu. Sebab tu sahabat pernah ditegur oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tegur mereka dalam muqaddimah juzuk keempat. Tidak sempurna iman seseorang melainkan dia bagi apa yang dia sayang. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, dia mandi pada hari Jumaat, pakai haruman terbaik esok hari Jumaat ni. Kemudian yang ketiga, dia memakai pakaian paling baik hari Jumaat. Tuan-tuan, kita hari Jumaat kan ada nilai. Lepas tu saya pesan, kalau bolehlah hari Jumaat ni kita pergi semayang Jumaat, ada pakaian yang kita khususkan pada hari Jumaat. Pakaian tu pakaian terbaik. Bukan kita sebut sah atau tidak. Salah ke saya pergi semayang Jumaat pakai baju kerja? Tidak. Bukan sah atau tidak. Kita nak sebut yang paling baik. Kata Nabi SAW, wa massa min tib imraati in kana laha wa labisa min salihai siyabi. Dia pakai hari Jumaat pakaian paling baik yang dia ada. Kemudian kata Nabi, jangan buat dua benda.
walam yatakhattar riqab walam yalghu mawdha'in. Kata Nabi yang pertama, pada hari Jumaat bila khatib tengah khutbah, tuan-tuan remind balik kita pernah cerita dulu, dia jangan sama sekali lintah depan orang yang sedang mendengar khutbah. Dan yang kedua, jangan pi langkah bau orang yang sedang mendengar khutbah. Pertama, 3 suruhan, 2 larangan. Suruhan mandi, suruhan memakai minyak wangi, suruhan kita memakai pakaian terbaik. Larangan pertama, masa khatib berada di atas mimbar, kalau kita terlewat sampai, jangan lintah depan orang yang sedang mendengar khutbah, ataupun jangan langkah bau orang yang sedang mendengar khutbah. Ini arahan Nabi SAW. Kata Dr. Abdul Wahid Salambali, antara kesalahan yang berlaku pada hari Jumaat esok, kita datang ke masjid, saf pertama ada kosong. Kita tak duduk saf pertama, kita duduk saf kedua, atau kita duduk saf ketiga. Kata Dr. Abdul Wahid Salambali, inilah kesalahan yang berlaku pada hari Jumaat. Saf pertama kosong, kita sampai masjid, kita tak duduk saf pertama, kita duduk saf kedua atau saf ketiga. Kesalahan hari Jumaat. Bayangkan orang yang datang hari Jumaat awal, dia bukan duduk saf kedua, ketiga, dia pergi duduk di belakang, duduk pergi luar dan sebagainya. Tuan-tuan nak kata apa pada dia? Sebab tu kalau kita tahu kelebihan datang awal pada hari Jumaat, merangkak pun pasti kita akan sampai di saf hadapan. Sebab tu saya sebut berkali-kali lah, kalau tuan-tuan ada duit, hari Jumaat ni hari yang bukan sesuai tuan-tuan nak beli pisang letak di masjid. Minta maaf cakap lah, bukan hari yang sesuai. Sebab orang Melayu bila jumpa pisang, gugur imannya. Oh dahsyat. Saya khutbah beberapa bulan yang lepas di satu tempat di Kajang. Tuan-tuan jangan tanya masjid mana, tapi kalau tanya saya bagi tahu. Jangan tanya. Saya khutbah di masjid tu Haji Wan. Di belakang ni dia buka 4-5 biji meja penuh dengan pisang. Pisang mai dibawa belayang, ada pisang awak, ada semua jenis pisang ada. Kita main nak khutbah ni, budak-budak duk makan pisang. Bepi lah budak-budak makan pisang. Budak-budak duk makan pisang. Lepas daripada azan kita pun baca khutbah apa ke, elok nak habis khutbah pertama, mai 5-6 orang tua. Orang tua-tua. Dia halau budak-budak. Dia pula duduk makan pisang. Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan saya? Orang dengar khutbah saya sambil makan pisang. Tuan-tuan nak bayang apa? Bila bangun untuk khutbah kedua, tengok mereka duk makan pisang lagi. Saya tukar tajuk khutbah, pisang dan keutamaan saf depan. Saya ingat lagi pakcik tu bila duk makan tu, duk dengar tajuk tu, telan tak lepas. Nak berkeluar pun tak boleh. Hak seorang lagi dengar tajuk tu, kopek, buang pisang makan kulit. Kopek lah, dia tak tahu dah mana pisang mana kulit. Ada duit buah dalam tabung, bukan waktu kita nak beli pisang dan sebagainya. Sebab tu Nabi kata, jangan langkah bau orang yang dengar khutbah. Jangan lintah bau orang yang dengar khutbah. Sebab tu hari Jumaat semua jamaah diminta bagi perhatian pada khatib yang berkhutbah. Jadi bila tuan-tuan duk bagi perhatian pada khatib yang berkhutbah, bila ada orang pi langkah depan tuan-tuan, bila ada orang pi lintah tuan-tuan, dia mengganggu tumpuan tuan-tuan sedang mendengar khutbah. Sebab tu Nabi tak bagi. Jadi esok kita mai awal Jumaat, duduk sedepan yang mungkin. Ini arahan Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya larangan Nabi, walam yalghu 'indal mau'izah, masa khatib sedang berkhutbah, jangan buat satu benda yang lara. Satu benda yang lara, duk dengar khatib khutbah, tangan duk pegang biji tasbih, subhanallah, subhanallah, duk pegang biji tasbih. Yang ni lara. Apatah lagi hari ni khatib tengah khutbah, dia pun duk pegang telefon, duk update status mengenai tajuk khutbah hari ni. Yang ni benda lara. Termasuk benda lara, khatib tengah khutbah, masa itulah nak jalan tabung Jumaat. Tabung Jumaat ni jalan bila? Bila khatib belum naik atas mimbar. Masa duk azan pertama tu, orang dah mai penuh dah. Jalan dulu tabung tu sebelum khatib naik atas mimbar. Khatib naik atas mimbar ni, Nabi tak suka ada sebarang gangguan.
Nabi tak suka benda yang lara. Pegang biji tasbih pun tak boleh, letak duit dalam tabung pun tak boleh, pegang telefon duk main telefon pun tak boleh. Lara yang sebenarnya juga dalam hadis ni ialah membawa maksud khatib sedang berkhutbah, dia tertidur masa khatib berkhutbah. Yang ni menyebabkan kanat lahu zuhra, gugur pahala Jumaat dia. Sebab tu ada dua tindakan. Tindakan tuan sebagai makmum. Ada satu sunnah nama dia qailullah. Qailullah ni maksud dia sebelum kita nak pergi Jumaat dan sebagainya, tengah hari Nabi suruh kita tidur seketika. Tidur seketika ni boleh menyebabkan mengantuk kita hilang. Macam saya sebut berkali-kali, tuan-tuan ingat kita dah bawa kereta balik kampung highway ni, mengantuk sangat, tak boleh angkat biji mata. Berhenti R&R, tak kepala 10 minit, 15 minit cukup lah. Bangun-bangun, hilang mengantuk. Qailullah. Nama dia qailullah. Tidur seketika pada tengah hari. Kemudian yang kedua, kalau tuan-tuan ingat kita pernah cerita dulu, ada satu duduk yang Nabi larang, tak boleh duduk pada hari Jumaat. Kerana duduk tu boleh menyebabkan kita tertidur. Dan duduk ni kalau tuan-tuan nak tengok, esok pergi sembahyang Jumaat di UPM, esok pergi sembahyang Jumaat di UM, esok pergi sembahyang Jumaat di UKM. Ramai orang Arab akan duduk dengan duduk yang Nabi larang. Duduk yang Nabi larang ni pada hari Jumaat. Jangan ingat dah kita sebut itu. Duduk yang orang Melayu kata, duduk macam Cina kalah judi. Dia ada dua. Satu Cina ludah cermin kereta, yang tu pun Cina juga. Yang ni tak. Yang ni dia panggil Cina kalah judi. Ada satu lagi yang kepak wiper, adik-beradik juga, nampak tak? Betul-betul Cina kalah judi duduk lah. Siapa yang tunjuk itu? Pakcik tunjuk tak kan? Macam mana? Yang pernah kalah dulu tu. Lah ni menang lah ni cekap dah. Dulu tak berapa cekap kalah. Dia duduk dalam kondisi dia angkat kedua kaki dia, dia peluk macam tu. Atau tepi tengok orang Arab suka duduk macam tu. Bila dia duduk macam tu, dia akan goyang badan dia. Bila goyang badan ni, biji mata tak boleh angkat, tidur. Sebab tu Nabi tak bagi. Dan saya sebut itu, kalau duduk macam tu pun tak boleh, apatah lagi duduk dekat dinding, tiang dan sebagainya. Lagi tak boleh. Tapi hari Jumaat, kuliah tak apa. Nampak betulkan kedudukan, tak apa, kuliah tak ada masalah. Yang teruskan sandal sampai tertidur. Yang tak bolehnya hari Jumaat saja. Okey, kalau tuan-tuan buat 3 benda, mandi hari Jumaat, pakai haruman terbaik hari Jumaat, pakai pakaian terbaik, jangan lara, kemudian jangan jangan melintas depan orang yang sedang mendengar khutbah dan sebagainya. Kanat lahu, kanat kafaratul lima bainahuma, Allah ampunkan dosa kita Jumaat ni sampai Jumaat akan datang. Benda simple ya. Tapi kalau kita lara, kita pergi lintas depan orang solat dan sebagainya, pergi lintas depan orang dengan khutbah, kanat lahu zuhra, gugurlah pahala Jumaat kita. Kita hanya mendapat ganjaran kita solat zuhur saja. Tuan-tuan tahu, gugur ganjaran ni ibarat tuan-tuan pergi kerja public holiday, syarikat bayar gaji biasa tak bayar triple. Itulah ibarat dia. Sebab tu ni benda yang penting pada hari Jumaat. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumaat dengan dua khutbah. Kalaulah khutbah untuk gerhana, khutbah untuk solat minta hujan, khutbah hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha, Nabi hanya menyampaikan khutbah sekali saja. Khutbah tu berbentuk nasihat, berbentuk tadhkirah. Cuma Imam Syafi'i mengambil hukum, kalaulah khutbah untuk solat minta hujan, khutbah gerhana, khutbah hari raya, sama juga macam khutbah Jumaat, 2 khutbah. Tetapi yang rajihnya hanya 1 khutbah saja. Dan Nabi hanya berkhutbah dengan 2 kali khutbah, ialah pada hari Jumaat. Dan Nabi pesan berkali-kali untuk orang yang nak berkhutbah pada hari Jumaat, yang nak menyampaikan khutbah pada hari Jumaat, agar dia memendekkan khutbah dan memanjangkan sedikit solat. Ini sunnah. Sebab tu kalau orang tanya kita, Nabi khutbah ni lama mana?
Nabi khutbah Jumaat hawali lebih kurang antara 10 ke 15 minit sahaja. Dia panggil qalla dalla. Nabi khutbah 10 ke 15 minit saja. Dah tuan-tuan tentu setuju? Betul tak? 10-15 minit ni dia panggil qalla dalla, padat, penuh perisian. Dengar tu kenyang seminggu. Dia panggil qalla dalla, pendek, padat, penuh perisian. Dia macam kadang-kadang mak kita ni, dia ada satu perkataan yang dia nasihat kita pendek tapi kita kena makan dalam. Tak tahulah macam mana, tapi ada mak kita ni ada perkataan yang kalau dia sebut tu pendek lah, tapi kita kena boleh ingat seminggu. Jadi khatib bila nak berkhutbah hari Jumaat, dia kena study dulu. Kalau dia nak khutbah mengenai buat baik pada mak pak, apa ayat Quran dia nak ambil? Apa hadis yang dia nak guna? Minggu lepas saya khutbah di satu masjid di Hadramaut. Dia khutbah pendek, padat, penuh perisian, birrul walidain. Buat baik pada mak pak. Saya ingat sampai hari ni satu masjid teriak 10 minit, 15 minit. Tuan-tuan nampak tak macam mana kata-kata dia ni boleh menyentuh hati manusia. Pendek, ringan, ringkas dan panjangkan sedikit solat. Yang ni sunnah yang disuruh oleh Nabi SAW untuk membezakan antara dua khutbah. Khutbah pertama, kalau kita baca khutbah, kalau 15 minit, khutbah pertama tu 10 minit. Kemudian duduk. Lepas duduk tu baru bangun. Bangun sambung pula khutbah yang lebih pendek daripada khutbah pertama. Jadi kalau kita khutbah pada hari Jumaat dengan satu khutbah, maka solat Jumaat itu tidak sah. Kerana mengikut sunnah, khutbah Jumaat dilakukan 2 kali. Kalaulah khatib tu terlupa, dia khutbah sekali dia aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Tengok dia macam nak turun daripada mimbar. Kalau ada di bawah tu yang sedap, AJK ke, orang biasa ke, boleh perambat balik dia naik atas mimbar, sambung lagi khutbah satu. Sebab 2 khutbah adalah merupakan rukun kepada rukun khutbah dan juga menyebabkan solat kita sah ataupun batal. Baik, daripada Jabir radhiyallahu taala anhum, kata dia, jaa rajulun wan nabiy yakhthubu an-nas yawmal jum'ah faqala salaita ya fulan qala la qala qum farka' rak'atain wa fi riwayatin fasalli rak'atain. Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Nabi khutbah pada hari Jumaat, masuk seorang lelaki dalam masjid. Dia masuk, dia terus duduk. Nabi terus berhenti khutbah. Nabi terus tanya dia, ya fulan, araka'ta raka'atain. Sahabat, dah solat ke belum? Solat 2 rakaat yang kita namakan tahiyatul masjid. Orang kata. Kita mari Jumaat, khatib dah khutbah. Solat 2 rakaat tu sunat. Dengar khutbah tu wajib. Apa perlu kita solat 2 rakaat? Teruslah kita duduk dengar khutbah. Tuan-tuan ingat Nabi tak tahu hukum? Yang nu akal berbicara. Saya dengar pula baru ni di Bandar Baru Bagi, sahabat bagi tahu, ada ustaz kata, hari Jumaat kalau kita masuk masjid, kalau masuk dengar khutbah mengantuk, kita solat dulu 2 rakaat baru duduk. Tapi kalau kita masuk khutbah, khatib baru dia duduk balas. Jadi dia tak payah solat 2 rakaat, terus duduk dengar khutbah. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan datang bila saja hari Jumaat. Hari Jumaat, khatib tengah khutbah, azan sedang dikumandangkan, Allahu Akbar, terus solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ringan, ringkas, duduk dan bagilah perhatian pada khutbah. Antara kesalahan yang berlaku pada hari Jumaat mengikut Syekh Hasan Salman dalam kitab dia, kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam solat, antaranya ialah pada hari Jumaat bila kita masuk dalam masjid, azan sedang dikumandangkan, Allahu Akbar, azan.
Ada orang baru sampai, dia tunggu. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dia tunggu. Dia berdiri. Lepas daripada azan, barulah dia angkat takbir, dia solat tahiyatul masjid. Yang ni kesalahan berlaku hari Jumaat. Kalau solat biasa, kita main maghrib, azan sedang dikumandangkan, kita masuk masjid, kita ada dua pilihan. Sama ada terus nak solat tahiyatul masjid pun boleh, atau tuan-tuan nak tunggu jawab azan, kemudian baru solat pun tak apa. Tapi hari Jumaat, walaupun sedang azan, kita masuk azan, Allahu Akbar, 2 rakaat ringan, ringkas, duduk dengar khutbah. Sama juga bila khatib sedang berkhutbah. Masuk hari Jumaat, khatib duduk khutbah. Masuk, Allahu Akbar, 2 rakaat ringan, ringkas, duduk dengar khutbah. Melainkanlah, kata Syekh Muhammad Salih Utsaimin, kalau kita masuk hari Jumaat, khutbah kedua. Khutbah kedua ni masuk, khatib sedang berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'min. Tengah doa. Kalau kita solat 2 rakaat pun tak ada habis. Maka masa tu kita boleh tunggu. Bila habis saja khatib turun daripada mimbar, kita pun terus solat Jumaat. Nabi tengah khutbah, seorang lelaki masuk, duduk. Nabi tanya dia, kamu dah solat 2 rakaat ke belum? Kata dia belum. Kata Nabi, bangun, solatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Tentu agak keliru. Nabi cakap dengan dia, dan dia jawab balik pertanyaan Nabi. Kita duk dengar hari Jumaat ni Bilal duk bagi tahu apa? Kan kadang-kadang Bilal duk bagi tahu. Sebenarnya dia tak payah bagi tahu tak apa. Sebab dia dapat elang pun tak termasuk dengan tu. Tapi kebanyakan tempat bagi tahulah, idza qulta li sahibika yaumal jum'an sad faqad lagaut. Sekiranya khatib tengah khutbah, kita piabak kat member kita, diam, sia-sialah Jumaat kita. Yang ni pula Nabi SAW tengah khutbah. Dia datang, dia duduk, Nabi berhenti khutbah, Nabi tegur dia. Nabi tanya dia jawab. Nabi kata, bangun, solatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hukum asalnya bila khatib berkhutbah, kita berbicara, hukum dia adalah haram. Boleh menyebabkan gugurnya pahala Jumaat. Tetapi sekiranya perlu, khatib perlu berbicara dengan makmum, makmum perlu berkomunikasi dengan khatib, maka dibenarkan untuk berbicara dan berkata-kata. Saya pernah cerita pada tu, kalau tuan ingat di Yaman dulu, saya dengar satu khutbah Jumaat, dia panggil khutbah daripada Mesir, khatib daripada Mesir. Di masjid tu nama Zubairi di Sana'a. Khatib daripada Mesir baca khutbah. Tuan-tuan, dia baca khutbah, saya ingat sampai hari ni dekat sejam. Mula daripada pukul 1, dekat pukul 2 tak berhenti lagi khutbah pertama. Seorang pakcik terus bangkit, tengok khatib tu, dia angkat tangan, dia kata, ya khatib, aturidu al-yawm takhtub hatta al-'asr? Dia kata, wahai khatib, hari ni memang nak khutbah Jumaat sampai asar ke? Kawan tu dengar tu, aqulu qauli hadha, berhenti terus. Tempat kita kalau tuan-tuan nak buatlah kalau berani. Dia duk baca panjang, duk main melerek. Bangun, memang nak khutbah sampai asar ke? Confirm AJK lempak tu keluar pada masjid. Tapi yang ni benda boleh buat tak? Boleh, cuma tempat kita ni orang tak biasa, jadi jangan buat. Masjid yang sama, bila satu khatib pula yang memang dah merupakan khatib tempatan baca khutbah, terlupa. Dia kadang-kadang kita duk khutbah Jumaat ni tiap-tiap minggu, kita overconfident, kita tak ulang apa yang kita hafal. Contohnya ayat yang kita duk baca tiap-tiap minggu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seingat lagi minggu tu dia terlupa. Dia baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. CD dia calak sangkut. Satu sahabat ni bangkit terus, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib ni terus sambung
Sambung-sambung budak tu duduk, dia pun ucap pada budak tu, jazakallah khairan jazak. Dia ucap terima kasih kepada budak yang tegur dia. Boleh tak kita buat? Boleh. Cuma kita punya tempat tak biasa macam tu. Saya khutbah Jumaat esok, saya terlupa contoh. Terlupa ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqq. Tuan-tuan pun ingat ayat tu. Tuan-tuan ingat ayat tu lah, tempat tiap-tiap minggu dengar ayat. Ayat lain tak ingat pun. Boleh tak tuan-tuan tegur saya? Boleh. Bangkitlah. Terus tegur, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya sambung. Cuma benda ni tak biasa. Tuan-tuan terus tegur. Jangan duk ajak saya tajwid. Sagi ya ayyuhallazina amanu. Suruh kita pula ikut dah. Haqqa tu haq. Yang ni tak payah tegur betapa. Benda ni orang kita tak biasa. Jadi Nabi tanya kepada dia, dah solat 2 rakaat ke belum? Kata dia belum. Kata Nabi, bangun. Lepas tu orang katalah, kalau kita mai hari Jumaat ke, mai masjid ke, terus duduk tak solat 2 rakaat tahiyatul masjid, tukarlah bacalah subhanallah macam mana? Subhanallah tak. Tuan-tuan ada 2 pilihan. Sama ada kalau tuan-tuan dah duduk tu tak berapa lama, bangun dah solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ataupun tak mau solat pun tak apa. Tak payah tukar dengan subhanallah apa, tak payah. Kalau kita bangun, kita duduk, baru teringat tak solat, baru teringat tadi tak solat tahiyatul masjid, baru duduk, bangun, Allahu akbar, 2 rakaat tahiyatul masjid. Ataupun kalau tak mau solat, tak payah solat terus. Tapi kalau hari Jumaat, solatlah. Sebab ini arahan Nabi. Nabi ini jarang benar tegur depan orang. Tapi dalam kes ni, Nabi tegur depan orang. Dan lepas daripada tu, semua sahabat tahu. Walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah Jumaat, kalau kita datang hari Jumaat, jangan duduk, melainkan kita solat 2 rakaat. Itu manfaat dia. Nabi tegur dia depan orang ramai, supaya semua sahabat lain tahu. Nabi jarang sekali tegur depan orang. Kebanyakannya Nabi pegang sahabat, Nabi tegur di belakang. Sebab jaga ayat muka orang ni penting. Tapi dalam kes ni, Nabi tahu dapat memberi manfaat kepada orang lain, Nabi tegur dia. Dan lepas daripada tu, semua sahabat tahu, kalau kita masuk hari Jumaat, walaupun khatib sedang berkhutbah, jangan duduk, melainkan kita solat terlebih dahulu 2 rakaat, apa yang dinamakan tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan boleh tanya bagi jelas dulu insya-Allah. Silakan bab mengenai Jumaat dulu. Keutamaan dia tentu tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid tu didirikan dengan nas. Tahiyatul masjid tu didirikan dengan nas. Ada nas yang datang cerita sahabat ni terus duduk dan Nabi suruh dia bangkit solat 2 rakaat tanpa khilaf. Para ulama kata itu adalah solat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ya. 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 Kalau satu lagi kalau macam imam tu collect. Apa? Dia bawa satu, dia duduk, dia pensan. Oh, dia pensan. Oh, collect tu pensan. Okey. Ada satu lagi pula. Kalau imam tu baca habis yang pertama. Ya. Lepas tu ada orang lain pula nak masuk satu lagi. Apa ni? Khutbah secara berruku ke ni? Kalau berruku pula. Dia kes dia pernah berlaku di satu masjid. Nama masjid tu masjid apa dia? Tak ingat dah. Di Bukit Tengah. Bukit Tengah. Kalau tuan-tuan baca metro, kan, baca metro tapi tuan-tuan tak baca metro kan, tuan-tuan orang kuat berbadat ni tak baca metro. Kalau tuan-tuan baca metro beberapa tahun yang lepas, khatib ni sedang berkhutbah, meninggal atas mimbar. Selepas daripada tu, yang kes yang berlaku di Bandar Baru Bangi, yang tengah solat, Tok Siak tu tengah solat meninggal tu kan, sebelum tu dia baca khutbah, meninggal dunia. Jadi apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat kalau khutbah tu tak habis, boleh bangun satu individu naik dan dia hanya menyambung khutbah tersebut, sebagaimana kes yang berlaku di dalam solat. Apabila imam tu batal dan sebagainya, bila dia tarik satu individu datang depan, individu itu hanya perlu menyambung solat tersebut
tak perlu dimulakan dengan solat dengan mula. Sama juga dengan kes tadi. Kalaulah dia baca-baca, tengok-tengok, duduk-duduk pengsan, makmum pun duduk tengok awak tak bangkit-bangkit ni. Ada pula AJK bangkit-bangkit, pengsan. Atau so buat kalang kabut itu, pi sambung khutbah saja. Jadi tidak ada masalah. Lepas solat kita bagi penerangan kepada orang ramai. Wallahu a'lam. Yang kedua tu apa dia? Lebih kurang macam tadi lah, ada orang ambil alih pula. Jawapan pun lebih kurang macam tadi lah. Wallahu a'lam. Baik, sila bab Jumaat. Dia tuan-tuan, nanti saya sebut pada tu, orang kita ni celaru. Dia duk mengaji, kalau hari Jumaat nak musafir mesti kena keluar sebelum subuh. Kalau keluar sebelum subuh, barulah dia tak payah sembahyang Jumaat. Kalau keluar lepas subuh, kena sembahyang Jumaat. Lah, Nabi bagi tahu hari Jumaat ada 4 kumpulan tak payah sembahyang Jumaat. Dibagi keringanan. Pertama sekali, hari Jumaat dibagi keringanan daripada orang perempuan. Yang kedua, dibagi keringanan tak payah sembahyang Jumaat budak-budak. Yang ketiga, diberi keringanan tak payah sembahyang Jumaat hamba. Yang keempat, diberi keringanan tak payah sembahyang Jumaat orang yang musafir. Jadi Nabi tak bagi tahu keluar sebelum subuh ke, selepas subuh ke. Tak ada hadis yang kita boleh jadikan sebagai tapak untuk kita jadikan nas. Jadi kalau tuan-tuan masuk esok hari Jumaat pukul 9, kita bos hantar pergi Penang, ada mesyuarat pukul 3 dekat Penang. Kita pun pecut pergi. Kalau tuan-tuan nak solat Jumaat, terpulang pada tuan-tuan. Kalau tak mau solat Jumaat, jamaklah qasar apa dia antara Zuhur dengan Asar. Tapi selalunya di highway ni orang tak sembahyang Jumaat. Tak payahlah keluar tol lah apa pergi cari masjid sembahyang, tak perlu. Tapi kalau ada orang sembahyang Jumaat di atas highway tu, RNR, tuan-tuan sembahyang Jumaat. Masuk dalam surau, kita nak sembahyang Zuhur. Tengok satu Bangladesh duk baca khutbah. Dia kerja cleaner, dia duk sakit hati, tuan-tuan. Pegang batang menyapu, ini tandas mesti flash mau kasih betul lah. Dia duk palas kita pun dengar khutbah, sembahyang Jumaat. Tetapi jangan dijamak solat Jumaat dengan Asar. Kerana nas yang datang dijamak antara Zuhur dengan Asar, bukannya Jumaat dengan Asar. Sambungan dia insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita akan datang dalam bab mengenai Jumaat pada hadis yang seterusnya, hadis mengenai Jumaat pada muka surat 98, hadis 143. Wallahu alam. Allah bagi kebaikan pada kita kena berhenti sesuku ini. Allah tambah ilmu agama kepada kita semua insya-Allah daripada hari ke hari, masa ke semasa. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.